Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hamda wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Besan LDK, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dan selawat dan salam ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda dan para pengikut baginda. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung kitab pedoman sembahyang berjemaah, yang mana kita membahaskan tentang keuzuran sembahyang berjemaah. Kalau tak salah saya, pertemuan kita sebelum ini kita telah menyebut keuzuran yang ke-7. Keuzuran yang ke-7, iaitu di antara keuzuran kita untuk tidak solat berjemaah, yang mana tuntutan solat berjemaah ini menjadi satu perkara yang disunatkan ke atas kita orang lelaki. Dan kita ni tak boleh saja-saja tak nak solat berjemaah, tak boleh. Sebab itu ada kitab fiqah, satu tajuk dalam kitab fiqah ada tajuk khas keuzuran solat berjemaah. Nabi beritahu kepada kita ni bukan boleh saja-saja tak nak solat berjemaah, tak boleh. Jadi kalau orang faham benda ni, tak payah buat kempen pun dah boleh. Tapi disebabkan kita ni tak faham banyak perkara, bila kita tak faham, terpaksa lah macam-macam kempen dibuat. Jadi sebenarnya kempen tu baguslah, suruh ni tak buat. Subuh macam Jumaat. Subuh tak buat Jumaat. Jadi bila orang tak faham tentang tuntutan solat berjemaah, jadi sebab itu orang tak main solat berjemaah. Sebenarnya solat berjemaah ni satu tuntutan yang kita kena laksanakan. Dan kita bukan boleh saja-saja, alah ini solat berjemaah, main rumah ada seorang-seorang, tak boleh gitu. Sebab ada dalam kitab fiqh tajuk khusus keuzuran solat berjemaah. Maknanya bila kau ada uzur-uzur yang dibenarkan syarak je, kita boleh tak solat berjemaah. Selagi tak ada keuzuran tu, kita kena solat berjemaah. Perbuatan kita meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur makruh. Makruh. Maaf. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita kena belajar tahu betul-betul ya tuntutan kita solat berjemaah ni. Sebab kita ni banyak kita punya permintaan kita dengan Allah. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Yang kita minta semuanya yang hebat-hebat, yang luar-luar biasa, yang kita kata angan-angan kita tu tinggi sangat. Jadi orang kaya, nak itu, nak ini, kahwin dengan orang perempuan muda, banyak dia punya permintaan dia. Ya, kuat macam tenaga 10 orang lelaki, dan macam kemahuan. Dia minta tu sungguh-sungguh, macam-macam. Bila kita minta yang kata yang luar biasa, kita pun kena persembahkan ibadah kita yang sempurna.
Jangan reti minta aja. Nah, bila minta yang baik-baik dengan Allah Ta'ala, yang sempurna yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana pula kita punya persembahan kita, pemberian kita kepada Allah Ta'ala daripada ibadah-ibadah yang kita buat. Bila kita minta yang hebat-hebat, sepatutnya amalan kita pun kita persembahkan yang terbaik. Begitu. Itu yang sepatutnya. Jadi antaranya kita solat tadi, ibadah yang paling utama, yang paling dituntut dalam syariat, yang diwajibkan atas kita. Solat yang pertama dihisap, ibadah yang pertama dihisap solat tadi, maka kita sempurnakan sebaik sesempurna kita buat. Antaranya kita sempurnakan ibadah solat tadi, kita usaha bermujahadah kita untuk melazimi solat berjemaah 5 waktu. Kita takkan sengaja bermalas-malas untuk solat berjemaah untuk mendapat kesempurnaan solat tadi. Bukan bermakna pula bila dah solat berjemaah ada sempurna pula. Belum lagi juga dekat situ nak kena sempurnakan fiqahnya dan juga ihsannya tadi, tasawufnya tadi, khusyuknya tadi nak kena ada juga. Ya, nak kena ada khusyuk dia juga, baru ibadah itu sempurna. Jadi kalau khusyuk pun, fiqahnya cantik pun, tapi sembilan seorang-seorang tak jadi juga. Tak jadi juga. Nak kena berjemaah juga. Ya. Jadi nak minta yang best-best ibadah pun kena ini macam lah, best ibadah. Barulah Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak tadi. Ni ibadah bermalas-malas, tapi minta yang luar biasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mungkin hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak dapatlah apa yang kita nak. Jadi muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok uzuran yang seterusnya. Dia kata oleh pengarang kitab, tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darin insyaallah ta'ala. Ke-8, tak ada pakaian. Betul? Kamu sini Ke-8, tak ada pakaian. Tak ada pakaian dia kata. Ke-8, tak ada pakaian yang layak dengan dia. Tak ada pakaian yang layak dengan dia, dan jika mendapat ia akan menutup aurat sekalipun. Jika mendapat ia akan menutup aurat sekalipun. Ini keuzuran yang ke-8. Tuan Guru kita kata tak ada pakaian yang layak dengan dia. Tak ada pakaian yang sesuai dengan kita. Nak pergi solat berjemaah ni kena pakai pakaian yang sesuai lah. Sebab kita nak berhimpun dengan manusia ramai. Ya? Jadi pakaian tu kena sesuai. Dan kita nak pergi kuning kahwin kan? Dia kahwin kan? Ada orang pergi dia kahwin pakai baju sukan. Dia kahwin tapi pergi pakai baju main badminton pergi kuning kahwin. Tak kan? Mesti orang pakai baju sesuai kan? Pakai baju batik orang tua kan? Pakai seluar selit baju batik, pakaian sesuai. Ya? Jadi tak ada pakaian yang layak untuk dia pakai. Dia nak pergi masjid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai orang beriman, ambillah perhiasan kamu bila kamu nak ke masjid. Inda kulli masjid, setiap kali kamu nak pergi masjid. Jadi nak pergi masjid ni, Allah Ta'ala suruh kita pakai perhiasan-perhiasan yang diberi, dikurniakan kepada kita. Antaranya pakaian-pakaian yang elok, yang bersih, yang kemas, ya, pakai minyak wangi sikit, ya. Jadi itu dituntut kepada kita bila kita nak pergi masjid ni, solat berjemaah, nak berhimpun dengan manusia, pakai pakaian yang sesuai. Jadi kalau pergi masjid, tengok kita ni siapa. Kalau kita ni orang biasa, mungkin kalau kita pergi masjid berjemaah pakai t-shirt dengan seluar pun orang dalam masyarakat kita okey lah kan, orang boleh terima lah. Sebab kita ni pun orang biasa-biasa, pakai t-shirt seluar pun dah okey.
Kalau dia tu mungkin seorang imam, pak imam, mungkin pakaian sesuai dengan pak imam bila dia main masjid, yang selayak je lah dengan pak imam tadi kan. Pakai jubah ke, pakai kopiah, pakai yang selayak kan dia untuk dia main berjemaah. Ya, ada kalanya kalau dia imam tapi dia pula masa tu pakaiannya yang ada, mungkin dia pula kebetulan time tu dia tengah pakai seluar jeans dengan t-shirt kurta ke t-shirt singlet ke kan. Memang tu tak aurat dah, tapi nak main dengan t-shirt singlet pakai seluar jeans untuk imam tak sesuai lah. Kalau orang awam tu mungkin biasa kan, orang biasa-biasa boleh lah kita terima. Untuk imam main macam tu jadi fitnah kat dia pula. Lepas ni ada farakah dengan dia ni ada sebiji imam pun farakah, contoh lah kita kata lah. Sebab ada orang ni dia pandang dia kalau imam mesti warak je sentiasa, dia fikir gitu. Kalau ustaz ni mesti sikah je sentiasa, dia pandangkan dia begitu. Dia nak yang macam tu kan, ya. Jadi pakaiannya sesuai dengan kita. Bila kita nak main masjid jemaah tu kena ada pakaian sesuai, ngikut adat kita di negara, setiap negara lah adat di tempat masing-masing tu sendiri. Tapi kalau memang dekat tempat tu bagi dia untuk imam ustaz biasa je pakai begitu, dia boleh terima, tak ada masalah. Kalau setengah tempat tu pula imam kena pakai serban, kan, tak pakai serban tak boleh. Jadi dia kena pakai serban, tengok adat. Sebab orang tak pakai serban dia kena cemur. Kalau di Sudan kan, di Sudan tu yang pakai serban ni ulama besar je. Ulama besar je pakai serban. Sebab itu diorang kita tengok ustaz-ustaz diorang kopiah pun tak pakai. Ustaz-ustaz ni kopiah pun tak pakai. Tinggi sikit abrik pun pakai kopiah je. Dia tak pakai serban, melainkan dia ulama yang terkenal, ulama besar pun dia pakai serban. Itu di Sudan. Di banyak ustaz ni tak pakai serban pun, pakai jubah je. Memang free head je, free head. Itu di Sudan. Tapi ustaz bahasa Arab cair, Quran hafal 6 bulan je. 6 bulan apa Quran? Dia bahasa sendiri bahasa Arab kan. Tanya dia tak pakai serban. Ui, serban ulama besar je. Kami ni ulama besar je pakai serban je kata. Paling kuat pun dia pakai kopiah yang jadi lipat tu kan. Itu je lah kalau lebih sikit. Tengok adat masing-masing setempat. Tengok adat setempat dekat situ. Ya, baik. Jadi kalau ulama dia nak main masjid, kalau tak ada serban, jadi boleh jadi satu kezuran. Sebab jadi fitnah pada diri dia, ulama tak pakai serban. Sebab di depan ulama besar tak pakai serban. Gitulah. Jadi pakaian yang sesuai mengikut setempat tu sendiri. Setempat sendiri. Ya. Kalau kita boleh terima lah kadang kita tak ada masalah. Gimana tak timbul fitnah kepada kita yang nak main solat berjemaah, tak ditomah maruah kita, maka kita boleh pakai pakaian tu. Zaman Nabi, sahabat-sahabat dia main semayang baju selai kain je, selai kain je pakai. Iaitu macam kita pakai kain pelikat tu, sarung, betul ikat kat leher, selai kain je sampai ke bawah. Itu zaman Rasulullah. Sebab zaman tu dia orang banyak sahabat yang susah kan, susah. Jadi dia boleh terima pakaian itu, dia terima. Lepas itu kita buka kitab fiqh, dia ada sebutkan benda ni, disunatkan pakai 2 helai kain. Satu untuk atas, satu untuk bawah. Sebab apa? Zaman Nabi ada sahabat pakai selai kain je. Selai kain je. Kita pakai jubah pun boleh ikat dalam ada seluar, ada kain. Mana kita pakai selai je. Ya? Ada orang pakai jubah tak pakai kain dalam. Taklah, orang lelaki semua pakai. Ada kat seluar tu. Ya? Jadi kita katakan zaman Nabi boleh terima orang pakai gitu. Tapi zaman sekarang ni kalau orang main pakai kain pelikat ikat kat leher selai je, pelik ni, gila mana orang sini. Jadi kalau begini keadaan dia, boleh jadi dia diberi keuzuran untuk tidak ada solat jemaah. Sebab apa? Tak ada pakaian yang sesuai. Walaupun pakaian yang dia ada tu menutup aurat. Sama juga macam pomen. Pomen kadang-kadang dia kerja kotor, tapi kerja tu bukan najis, tak najis. Tapi kerja main dengan minyak dan ngabuk, kotor. Jadi dia nak main berjemaah tu, baju dia kotor tapi tak bernajis. Betul, semayang sah sebab baju tak ada najis, hanya kotor. Tapi tak sesuai lah nak pakai. Walaupun benda tu menutup aurat. Jadi tak selesa pula orang sebelah nak berdiri sebelah dia. Kan? Jadi gitu. Boleh jadi keadaan begitu, gugur dia solat berjemaah.
Melainkan dia tukar-tukar baju dahulu lah, tukar baju sikit mandi, boleh lah dia. Ada satu video yang saya tengok dikongsikan, orang tu dia jogging. Dia kata dia buat video, saya tadi jogging kat sini, nampak dia jogging kat sini, ada surau dia kan. Dekat tempat dia jogging tu ada surau. Dia jogging pagi lah, pagi dia jogging. Turun bila azan subuh je, dia kata saya azan subuh je, saya terus singgah surau ni. Ni surau ni tengok ni, depan turun jogging, ni surau ni, tepi tak jogging. Saya kata kat mana tu. Jadi saya buat apa? Baju saya memang basah, berpeluh, dia kata. Surau saya pun saya jogging. Saya pergi ambil wudu, ada kain saya kau saung kain selai. Saya semayang. Peluh bukan najis, kita kena semayang. Semayang berjemaah jangan tinggal. Betul lah kalau fikir logik dia. Tapi segi hukum, kalau baju yang berpeluh-peluh tu, bermasam tu, boleh gugur solat ganggu pula orang sebelah kan. Ganggu orang, badan pun kita memang tak bau. Tapi baju t-shirt yang orang main sukan tu kan, t-shirt jersey tu lagi kuat berbau, betul tak? Bila kena peluh lagi dia kuat berbau, sebab dia meresap, diserap peluh tu, lagi kuat berbau. Lagi kuat bau baju tu. Kita je tak bau. Jadi sebenarnya segi hukum fiqah, kalau dah berpeluh-peluh gitu, kalau lagi nak bau dah berbau peluh, sebenarnya gugur solat. Soalnya dia singgah masuk sejak awal sikit, masuk awal surau tu, mandi bersih badan, buka baju, solat dan berjemaah, itu lebih baik. Lebih baik dia rancang begitu daripada semayang basah-basah begitu, sarung kain. Dia kata kain orang wakaf saya ambil, dia pakai. Ambil kain orang wakaf tu, suruh dah basuh, kotor habis. Kan? Ya. Baik. Jadi itu yang ke-8. Kalau tak ada pakaian yang sesuai untuk dipakai, walaupun pakaian itu untuk aurat, maka gugur ke atasnya tuntutan solat berjemaah. Bila kata gugur tuntutan solat berjemaah, gugur juga tuntutan solat Jumaat. Sebab solat berjemaah, solat Jumaat wajib berjemaah. Jadi bila gugur ke tuntutan berjemaah, betul lah tu gugur lah tuntutan Jumaat tadi, solat Jumaat sekali. Gitu. Ya. Baik, itu yang ke-8. Jadi sebab itu kita sebaik-baiknya, kita yang nak melazimi solat berjemaah kena ada pakaian yang sesuai, atau kena spare pakaian yang sesuai. Itu kita dapat melazimi sentiasa solat berjemaah. Macam orang kita ni suka simpan kain kan, sampai je nak semayang dia tukar kain. Sebenarnya tak tukar kain pun tak apa. Tak tukar kain pun tak apa. Seluar tu bersih lah tu. Walaupun kita pakai atas motor puluh kilir, kena apa ke benda tu, asal hukumnya suci. Melainkan betul-betul melekat tai kucing ke, tai ayam ke, tai apa ke, cicak, betul bola najis. Tapi kalau dia nak tukar boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pula bila dia tak bawa kain, ini aku tak bawa kain lah, tak solat berjemaah. Jangan macam itu pula. Pakai seluar tu boleh solat berjemaah, apa masalah kan? Ya? Tak yakin lah macam motor itu, namanya was-was namanya itu was-was. Itu was-was pula jadinya. Jadi tak perlu begitu. Tapi nak buat kain tu bagus satu. Tapi jangan tak ada kain tak solat pula berjemaah. Gitu. Selagi mana tak ada najis betul-betul melekat kat situ, najis ainiyah ke hukumiyah ke, boleh pakai solat. Yang kita was-was aku takut risau-risau, itu tolak tepi. Itu tak terpakai. Ya. Baik. ke-9, meninggal dengan kawan. Bukan meninggal, bukan mati. Meninggal sini bukan mati Meninggal dengan kawan, tertinggal kawan. Ke-9-nya tertinggal kawan. Sekiranya hadir jemaah, sekiranya dia solat berjemaah, dia tertinggal dengan kawan dia. Ya. Ini kita kata tertinggal rombongan, tertinggal grup. Tertinggal grup, tertinggal rombongan. Kalau kita solat berjemaah, ya, tertinggal, ya, termasuk sini tertinggal kapal terbang, tertinggal bas, tertinggal taksi. Betul-betul lah, ya. Nisbah mereka yang hendak musafir. Ini bagi orang yang hendak musafir, yang harus musafir, yang harus. Bukan musafir yang maksiat, bukan. Tak boleh lah musafir yang maksiat, tak boleh lah. Musafir yang harus. Musafir yang harus ni apa? Kalau menuntut ilmu tu wajib. Musafir pergi walimah sunat, kan? Musafir ada orang sakit sunat.
Ha. Musafir pergi makan angin lah, jalan-jalan makan angin harus, tu haruslah kita kata. Tapi kalau niat pula musafir jalan-jalan makan angin tu niat nak tengok kebesaran Allah kan, nak belajar, tengok pula budaya orang supaya nampak, makin kita nampak kebesaran Allah kat situ, jadi sunat juga, jadi ibadah musafir tu. Jadi musafir tu menuntut musafir pergi kerja, urusan kerja, benda tu cari nafkah, musafir yang wajib. Jadi kalau harus pun dah boleh, apalagi musafir-musafir yang sunat, wajib dan lagi lah, dibolehkan. Ni harus kat jalan-jalan saja je, kat makan angin begitu saja, ya. Dan jika sentosa musafir seorang diri pada pihak hartanya dan nyawanya sekalipun kerana masyaqqah keliarannya. Jadi kalau dia bimbang tertinggal kawan dia tadi, kawan dia pergi dah, kawan dia berjalan dahulu, kalau dia solat berjemaah, rombongan dia tertinggal kalau dia solat berjemaah, tertinggal flight ke apa, tertinggal kalau dia solat berjemaah, ya, keuzuran untuk dia tak solat berjemaah, pergilah nak gerak ikut rombongan tu, uzur dia untuk tidak solat berjemaah, ya. Sekalipun dia boleh kejar lagi rombongan tu, walaupun kalau dia sayang berjemaah, dia boleh kejar, ya. Lagi sekalipun dia boleh pergi sendiri, kalau dia tinggal solat berjemaah, dia tinggal rombongan tu, dia masih boleh pergi sendiri, tetap dikira dia satu keuzuran kepada dia. Sebab apa? Sebab nanti jadi masyaqqah. Kalau tak bagi dia tak masyaqqah, mungkin pada dia tak masyaqqah, jadi masyaqqah pada rombongan pula. Member pula nanti nak cari dia lah, nak tunggu dia kat depan tu lah, dah hilang nanti ke apa-apa hal, kena susah keluar daripada grouping kan. Kita nak pergi jalan grup senang, dah pecah-pecah ni susah jadinya kan. Orang nak pergi masuk border Thailand tu, Thailand kan, masuk border Thailand tu dia tak sampai, tunggu dia lah pula kan. Dekat Thailand masuk ganja free of trade, halal lo ganja tu, siap jual kat 7-Eleven, semua jual lah minuman ganja sebabnya nak masuk berjam, nak keluar pun berjam dekat custom Malaysia, takut kita import export dia punya ganja tu, ya. Boleh jadi gitu. Walaupun kita boleh kejar rombongan tu, kita boleh pergi sendiri, tetap diberi keuzuran untuk kita, sebab jadi masyaqqah. Sama ada masyaqqah pada kita sendiri ataupun pada pihak kawan tadi. Masyaqqah ni kesulitan. Kita sendiri nak pergi, mungkin susah orang pula, Syekh punya motor hantar je, kenapa? Tak ada, aku solat berjemaah, dia tinggal guru aku punya motor, dan misalkan orang punya motor orang pula kan, orang tak bagi sebab salah, dia siap pula, dia tinggal guru, aku nak bagi siap saya motor pula, contoh, ya. Ataupun minta orang hantar, susah orang pula. Jadi walaupun dia boleh pergi sendiri, boleh sampai sendiri, ataupun dia boleh kejar rombongan tu dengan dia berjemaah, tetap asal hukumnya diberi dia keuzuran untuk tidak solat berjemaah. Boleh dia tak solat tu. Maknanya kalau dia tinggal solat berjemaah, perbuatan tu tak makruh bagi dia. Ya. Supaya nak mengelakkan daripada berlakunya sebarang kesulitan pada pihak hartanya dan nyawanya sekalipun. Ya. Itu yang disebut dalam kitab yang ke-9 tadi. Ke-10, takut daripada orang zalim. Ni pula yang ke-10. Bimbang, takut dengan orang yang zalim, orang yang buat aniaya orang, orang yang jahat, orang yang jahat kita katakan atas maksum. Mana maksum kat sini? Ya, ini benda yang kena pelihara daripada kemaluan. Kemaluan masuk kat sini maruah. Ya, yang dikatakan maksum kat sini, iaitu benda yang kena pelihara, yang dipelihara, yang kena pelihara, yang kena jaga dalam agama kita. Apanya? Daripada kemaluan, iaitu maruah kita, dan nyawa kita, dan harta kita. Nyawa kita, maruah kita, harta kita, benda yang maksum dalam agama. Maksum kat sini maknanya agama pelihara. Dia panggil maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah. Syar'iyyah kan dia datang jaga, agama datang jaga apa? Agama datang jaga apa? Islam dia datang jaga apa? Jaga agama tu sendiri. Kemudian jaga apa?
Jaganya nyawa. Jaga apa lagi? Jaga harta. Jaga apa lagi? Jaga maruah. Jaga apa lagi? Jaga keturunan. Dipanggil maqasid syar'i. Islam datang jaga 5 perkara tu tadi. Jadi harta kita, maruah kita, ya, kita punya nyawa kita termasuk perkara yang maksum dalam agama, dipelihara. Jadi kalau kita pergi solat berjemaah, kita bimbang nyawa kita ke, harta kita ke, ataupun maruah kita ke dizalimi oleh orang yang zalim, orang yang jahat. Dia kata dia buat sesuatu yang tak baik, yang mudarat pada nyawa kita, pada harta kita, pada maruah kita, maka diberi keuzuran kepada kita untuk tidak solat berjemaah, untuk meninggalkan solat berjemaah. Boleh. Main solat, kalau kita main berjemaah kat surau ni, nanti anak-anak isteri kat rumah, orang buat tak senonoh, orang duk main masuk pecah rumah kita. Contohlah, sebab sekarang ni mungkin kawasan ni tak selamat, banyak orang jahat. Orang buat pecah rumah. Kita nak main, aku bimbang main solat subuh ni, nak buat subuh macam Jumaat, tapi subuh-subuh ni banyak orang pecah rumah kan. Anak isteri tengah tidur kat rumah, kan. Kita pula kunci pula rumah pun mangga ciput je, orang kata apa, ya. Gate pun nak tercabut dah kan. Pintu pun kunci pun dah semacam dah, sekali orang tenang terbarai. Kita rasa bimbang kalau betul main solat subuh jemaah ni, ya. Payah pula, padahal aku yang usulkan solat subuh macam Jumaat kan. Aku lah tak pergi kan, ya. Jadi nak main pula bimbang nyawa anak, nyawa isteri, harta kita kat rumah tu. Orang jahat banyak kalian sekarang, maka diberi keuzuran dia meninggalkan solat berjemaah. Bimbang orang zalim buat pada harta dia, buat anak dia, pada harta dia, pada maruah dia, pada nyawa dia. Boleh? Dia tak ada solat. Ataupun dia nak main solat berjemaah, dalam perjalanan tu ada penyamut, ada perompak, ada harimau, ada singa ke, ada anjing liar ke, apa-apalah. Jangan duduk berani juga, anjing makhluk jalan je lah, sekali masuk ICU kena gigit. Jadi kalau ada yang bahaya-bahaya yang kita bimbang boleh memudaratkan nyawa kita, harta kita, maruah kita, diberi keuzuran kita untuk tidak solat berjemaah tadi. Uzur. Jadi kita ni jangan senang-senang tohmah orang tak solat berjemaah. Apa dia tak nak solat berjemaah? Tengok dahulu. Dia masuk tak perlu uzur ni. Kan? Apa, jangan. Tengok dahulu, mungkin dia tak ada pakaian sesuai tersebut tadi ke, ataupun dia bimbang ada benda yang boleh mudaratkan nyawa dia ke, atau harta dia ke, atau maruah dia ke. Jadi jangan senang-senang kita tomah orang yang tak main solat jemaah tadi. Tengok, mungkin dia termasuk kategori orang yang diberi keuzuran tadi. Ya. Keluarlah kafir. Keluar dekat situ kafir harbi, orang kafir harbi dan murtad, dan yang meninggalkan sembahyang, dan yang zina, yang muhsan, dan harta-harta mereka itu. Maka takut orang zalim atas yang tersebut tidak uzur. Terkeluar daripada yang kita bincangkan tadi, nyawa, harta dan maruah tadi, terkeluar nyawa, harta dan maruah milik orang kafir harbi, milik orang murtad, milik orang yang tak solat, dan milik orang yang dah kahwin berzina. Empat orang ni, dia punya harta, dia punya nyawa, dia punya maruah tidak maksum dalam agama, tidak dipelihara oleh agama. Mat, jom mat solat, mat, jom mat solat. Tak boleh lah. Kenapa? Ya, aku nak kena jaga barang ni. Barang siapa? Barang si Along. Along ni yang tak solat tu. Tak solat, ya memang tak solat. Dia itu bapak tokan, bapak tokan. Ya, tak solat ya. Jadi kau jaga barang dia tak solat. Tapi kan barang hilang macam mana? Barang hilang hantar dia, barang dia, harta dia ni tak diiktiraf dalam agama. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Tak solat, tak dikira maksud agama. Maka kau ni tak diberi keuzuran untuk tinggal solat berjemaah. Kau jaga harta dia pun tak diberi keuzuran, kau tunggu kau tak pergi solat berjemaah. Sebab harta dia bukan maksud dalam agama. Kenapa? Sebab dia tak solat.
Jadi kedudukan kau dengan kau pergi je solat sekarang ni, walaupun baru hilang itu, kau tak salah, kau tak dosa. Gitu. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Apalagi yang murtad tersebut tadi, apalagi yang kafir harbi kita sebut tadi, dan juga termasuk orang yang dah kahwin berzina. Dia panggil zina muhsan. Termasuk hartanya, nyawa orang yang berzina dan kahwin berzina ni, harta dia, nyawa dia dan maruah dia tak dikira maksum dalam agama selagi mana dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat lain lah. Yang dia dah taubat, korang pergi sapu pula harta dia, jangan. Dia cerita dia tak taubat lagi, duduk bergerumah lagi dengan zina. Itu yang dia keluar dekat zakab tu kan, seorang duda kan, sebaik duda kan apa? Suami orang duda tapi ada buat video lucah sendiri tu. Orang Melayu kita, orang Islam kita, jadi mereka ni semua dia punya hartanya, dia punya maruahnya, dia punya nyawanya tak diiktiraf. Sebab itu orang murtad, kalau dia tak bertaubat, bunuh. Nyawa dia tak maksum, bunuh. Tak nak taubat, bunuh. Kafir harbi yang memerangi Islam, bunuh. Orang solat, tinggalkan solat, suruh dia bertaubat, dia tak nak taubat. Memang dia tak nak, walaupun asalnya dia malas. Kenapa kau tak solat ni? Malaslah Ustaz, malaslah Tuan, tak nak solat. Solat wajib tak? Wajib. Tapi kenapa tak solat? Malas. Kau nak solat tak? Kalau tak solat, aku penjara kau. Tak nak juga, malas kata, penjara dia. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata sebulan penjara. Tiap hari duk pergi sel dia. Nak sembahyang tak? Tak nak juga, malas. Sampai sebulan, kalau tak nafi sebulan, kata Javi 3 hari. Dia tahu juga taubat, dia malas juga taubat, bunuh. Bunuh tu bukan sebab dia kafir, sebab dia mengakui kewajipan solat, cuma dia malas. Tapi dia bunuh ni jalan hukum had bunuh di atas dia. Bunuh tak nak solat sebab malas. Nyawanya halal ditumpahkan darah dia. Tak solat sebab malas. Ini bila dijalankan undang-undang Islam di negara kita lah. Jangan tuan-tuan pergi bunuh orang tu sendiri tak solat pula. Itu kewajipan pemimpin, bukan kita. Sama dengan yang zina muhsan ni, dah kahwin berzina, apa hukum dia? Rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Tanam separuh badan, balik batu, sampai mati. Kalau perempuan sampai leher tanam, balik sampai mati. Tanam tu dia tak boleh lagi. Dia lagi. Kalau tidak, dia lagi, dia lagi. Tapi bila kita baling sebiji batu, dia kena. Dia kena, aduh sakit. Saya tarik balik pengakuan saya. Stop, tak boleh jalankan. Dengan dok pandang undang-undang Islam ni lekeh pula. Mula dia mengaku saya berzina. Dia buat pengakuan lah dia berzina. Ini kira dia mengaku sendiri, bukan saksi. Dia kalau saksi kena 4 orang lelaki. Mana cik 4 orang lelaki, mereka memang dia buat pesta lain cerita lah, ada 4 orang. Mana cik biasanya dengan biasanya zina ni disebut pengakuan orang pisah. Dia mengaku sendiri dia berzina. Bunuh ke atas dia, rejam sampai mati. Dia insaf aku pernah taubat dah, biarlah aku dah rejam, biarlah mati. Dan jika akhirat besok tak dituntut, sekali kena batu kecil je, aduh sakit, saya tarik balik pengakuan saya. Stop, tak boleh jalan rumah hidup ke atas dia. Boleh. Itu Islam. Islam ni bila tak kita tak praktikal, tak nampak kebaikan ni, nampak buruk. Kat situ. Jadi orang zina muhsan ni pun halal darah dia. Iaitu nyawa ni tak diiktiraf dalam, tak maksud dalam agama. Nyawa siapa? Nyawa orang kafir harbi yang memerangi Islam, nyawa orang murtad yang tak nak bertaubat, nyawa orang yang tak solat tak nak bertaubat juga, tinggalkan solat tak nak bertaubat, dan nyawa orang yang zina muhsan tadi tak diiktiraf dalam Islam. Nyawa dia tak maksud. Tapi ingat, bukan kita yang ambil, itu kuasa pemerintah. Termasuklah harta dia dan termasuklah maruah. Kita nampak. Jadi sebabkan itu, harta mereka ni, kita tak boleh bagi alasan saya kena jaga harta orang ni, saya tak lagi solat jemaah. Tak boleh.
tak gugur atas kita, sebab mereka punya harta tidak maksum, tidak diiktiraf, tidak dipelihara dalam agama kita. Tetap juga kita dituntut solat Jumaat. Kat situ. Ya. Baik. Itu yang ke-berapa tadi? Yang ke-10. Ke-10 kan? 10. Ke mana dah pergi London ke mana je ni? Ya. Ke-11. Ni pun satu lagi. Ke-11. Ni pun kita kena tahu. Kena-kena kita yang bagi hutang dengan orang ni. Kita yang ada bagi hutang dengan orang. Ni kita tahu. Ke-11, takut daripada habas. Tuan hutang akan orang yang berhutang yang apa daripada membayarnya. Itu yang ke-11. Ke-11, antara keuzuran, boleh meninggalkan solat berjemaah, boleh kita meninggalkan solat berjemaah. Keuzuran yang ke-11 iaitu takut daripada habas. Habas ni takut kena tangkap. Takut kena tangkap. Dengan siapa? Dengan tuan hutang, dengan orang yang bagi hutang kat kita. Kita berhutang dengan orang. Kita nak pergi solat berjemaah. Orang yang hutang tu tunggu depan rumah dah. Bila dia nak keluar ni keluar je aku pegang dia ni. Macam mana? Ya? Boleh ke? Mana ni? Aku yang syorkan solat subuh macam Jumaat ni, tapi ada orang tunggu kat luar tu. Bukan hutang tu. Siapa tu? Tunggu Tok Imam pula tu. Bukan Tok Imam. Contohlah kita katakan, ya. Siapa? Tapi orang yang berhutang yang macam mana? Akan orang yang berhutang yang apa daripada membayarnya. Orang yang berhutang, tiba due date dia tak boleh nak. Dia apa? Dia miskin. Tiba due date dia miskin. Kita meminjam sebab kita miskin. Pinjam duit mat. Berapa? Pinjam 300 nak beli pelajar sekolah anak ni. Nanti insyaAllah cukup bulan ni 30 bulan aku dapat sikit rezeki insyaAllah lah. Aku adalah orang tuan pengurusi minta lah tolong azan-azan. Tak ada orang nak azan. Dia kata dia urutlah sikit-sikit, so cukup bulan kan. Tapi ni sampai yang dijanjikan, tuan pengurusi pula nak pergi buat umrah. Kan? Tuan pengurusi pergi umrah, AJK lain tak tahu. Janji tuan pengurusi dengan dia je. Simat dah tunggu depan rumah dah. Alamak, kita tak ada duit nak bayar. Sebab harapkan tadi adalah sikit-sikit kot. Tuan azan tu dapat tuan pengurusi kata nak duduk sikit. Kan? Tiba-tiba tak ada apa cerita seperti yang cukup bulan tu tak nampak, bayar pengurusi pun tak nampak. Ya. Jadi simbang pula dia tunggu kat luar tu. 3 bulan janji nak bayar. Dia aku 300. Jadi dia bukan tak nak bayar. Tiba yang dijanjikan dia masih lagi miskin. Masa dipinjam dia pun miskin. Sampai hari yang dijanjikan due date tu dia masih lagi miskin. Dia apa? Jadi orang begini, pertama sekali dia tak berdosa, dia tak bayar hutang, tak berdosa. Yang berdosa ni yang mampu bayar tapi tak nak bayar, itu yang berdosa. Faham? Mampu bayar tapi tak nak bayar. Siap pergi bercuti, post dalam Facebook. Boleh pergi bercuti sana sini. Tapi hutang kita nak, itu yang berdosa. Tapi bila dah tak mampu bayar, tiba masanya pun memang tak mampu, masih lagi miskin, tak mampu bayar apa-apa kat situ, memang dia tak wajib bayar. Waktu itu dia tak wajib bayar. Hutang tetap wajib bayar. Tapi waktu dia masih lagi apa-apa, tak jadilah tak jatuh kewajipan ke atas dia kena bayar. Sampai dia kaya, baru dia wajib bayar hutang tu. Jadi bagi orang kaya kat situ bukan kaya raya. Kaya tu maksudnya mampu lah bayar. Itu istilah kalau baca kitab dipanggil kaya. Bukan kaya sama jadi orang kaya tu, bukan. So dia dah mampu bayar, maka wajib dia wajib bayar. Jadi bagi orang yang bagi hutang,
Bila mana tiba masa due date dia yang dijanjikan, orang yang kita bagi hutang dia memang tak mampu bayar, memang dipapur, dia miskin, maka Allah sebut dalam Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kamu yang bagi hutang tu ada kelapangan, kamu tak terdesak nak pakai duit, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh kepada mereka sampai mereka ada kemampuan untuk bayar. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan di hutang tu, kamu halalkan je, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu apa yang aku sediakan untuk kamu ke akhirat esok. Hutang 300 je pun, tuan-tuan kata, engkau pun tak terdesak. 300 bukan bersamanya bagi engkau, bagi kita. Ya, kadang-kadang orang sampai bergaduh 300 punya hal je, bukan bersamanya sampai sekarang 300. Bila ada syaitan jiwa kita bertumbuk pun sanggup 300 punya hal. 300 ni tak besar bagi kita. Tapi bila kalau otak kita ni hutang kena baik, dia fikir yang tu je. Dia fikir yang tu yang berotak. Ya, memanglah hutang kena bayar, tapi tak salah pun kalau nak halalkan. Hutang wajib bayar, betul, hutang wajib bayar. Tapi sebab wa anta saddaqu khairul, kalau kamu halal, kamu sedekah ke hutang itu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum, tak, kalau kamu tahu apa yang aku sediakan untuk kamu ke akhirat esok. Itu dalam surah Baqarah, ayat riba tu, ayat awal atas penghujung surah Baqarah. Kita tengok. Ya. Jadi kita bagi halal ke orang hutang, orang kita halalkan, besok kita dah mudahkan urusan orang, daerah besok Allah akan memudahkan urusan kita. Dulu kau lapangkan hamba aku seorang ni, sebab dia susah, aku takdirkan dia susah. Ada orang hamba yang aku lapangkan rezeki dia, ada hamba yang aku sempitkan rezeki dia. Dia ni aku sempitkan rezeki dia, aku takdirkan sempit rezeki dia. Tapi kau bagi ringankan, kau lapangkan dia, hari ni aku lapangkan kau. Aku lapangkan kau, hari ni aku lapangkan. Nah, itu cara ni, kan? Jadi kita ni kalau tak kecil-kecil tu kira halal je. Kalau kita tak terdesak kira halal. Kalau dia pun memang susah, halal kata. Halal. Ini dalam hati moga taklah besok mudah urusan aku ke akhirat. Mudahkan aku masa nak mati mengucap ke alhamdulillah, alhamdulillah, cukup. Ini sekarang hutang bayar itu. Itu dok fikir ini yang masalah. Ini dia fikir orang, kalau dia memang susah, kita katalah kalau dia memang menipu, jenis hutang tak nak bayar, memanglah kita tutup kat dia kan, sebab dia menipu, memang ambil kesempatan hutang orang tak nak bayar. Tu lain cerita memang orang susah. Jadi kalau dia tiba due date dia masih lagi miskin, dia tak wajib bayar. Jadi orang begini, dia beri kejuran untuk dia sampai dia boleh tak ada solat jemaah, boleh tak ada solat Jumaat, boleh. Tapi hutang tu tetap kena bayar. Waktu tu dia tak mampu, dia tak dosa sampai syarat benar kan dia tak ada solat Jumaat. Kita pula yang ada bagi hutang ni, kalau kita kelapangan, kita dituntut dalam Islam, kalau kita lapang, kita tak terdesak, kita bagi dia penangguhan sampai dia mampu bayar. Bagaimana kita tak terdesak pakai duit. Faham? Kamu tak? Jangan sakit hati sangat, dah tiba due dia tak bayar, sakit hati aku, jangan macam itu. Kita pula tak terdesak kan. Dia pula memang susah, kalau dia menipu kita lain cerita. Gitu. Baik, muslimin dan muslimat, ini kejuran yang ke-11. Kejuran yang ke-11 bagi orang yang diberi kejuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Jadi kita nampak gambaran kan, rupanya senang kita ambil solat berjemaah ni, kan? Detail Islam bahas, detail agama kita bahas. Allah, Islam jantik betul. Memang lawa agama Islam. Sampai masa saya di Masjid Raya tu, kita buat sukan rumah-rumah ibadah. Sukan rumah-rumah ibadah kita jemput daripada kuih-kuih ni, church ni, daripada kuih-kuih church ni semua, mudahnya yang apa tu, kuih lindunya, church ni kita jemput, kita buat mesyuarat.
Mereka pun terkejut dengan pengurusan masjid kita. Masjid dia kata bagus rumah ibadah Islam. Kita ni tengok, dia terkejut kita ada kata pembentangan kewangan, ada laporan tahunan kena bentang kan, buat mesyuarat agung kena ada. Dia orang tak ada. Dia kebanyakan orang sebagainya, tak semua lah. Ada yang buat itu hanya sekadar terkutik demo je. Kita urusan kita semua cantik, duit keluar masuk, kena papang semua, papakan semua. Pengurusan kita tu sistematik. Ni cuma ada dalam Islam je kan. Dalam Islam dia ada. Kan? Islam didik kita amanah dengan harta orang, dan tanggungjawab. Ada lantikan AJK, buat pemilihan, ada berapa tahun pula pemilihan yang baru, ya. Macam lagi lah, imam diberi allowance, bila diberi allowance, ada jadual tugasan. Dia orang terkejut tengok. Ui, dahsyat betul pengurusan. Sampai bila kita minta dia orang hantar wakil tak daripada kuih-kuih dia orang lah, minta wakil masuk futsalnya, masuk bola jaringnya, bola tampar, dia orang tak ada wakil. Dia orang tak cek mana. Kita buka iklan berebut nak boleh masuk. Sampai kita masuk stop, dah penuh, tak boleh. Nak masuk pula lagi kan. Tak boleh, kita nak 2 tim, 3 tim ni sampai 5-6 tim pula tak masuk daftar. Dan lebih pula kita. Dia pun tak ada nak cari. Dah lah kita kata kita izinkan lah kalau dia nak import lah. Dah lah dia import yang pakai-pakai yang baru-baru. Yang pula tampar tu yang wakil peringkat sekolah hanya itu. Datang naik 3 bas. Coach dia main, bising coach dia. Ya, kita nak friendly je. Sekali kita main sini dia siap smash pop. Sekali kena memang kosong lah tuan-tuan. Tiga kali game, tiga dia sapu semua. Bawa balik RM2,000 dia bawa balik. Dia tengok gelak je kita main. Tapi kita friendly mana? Friendly bertambah. Dia bawa yang wakil sekolah. Pensan kita tinggi-tinggi macam galak apa. Kita menang apa kita? Cuba kita suka apa yang kita menang? Hasil tu banyak. Impun lagi dia orang bawa. Impun lagi dia sapu. Tapi dia buat budak-budak ni, budak-budak ni kesuruh pakai suat tight tu, tight kena pakai. Apa lagi buat apa? Apa yang tim orang Melayu kita menang? Tak keluar tak ada. Kerom. Kerom sapu mesin. Kerom je kita menang sapu mesin. 3-3 game menang. Lain semua kalah. Ya. Orang Melayu kuat, orang Kerom. Nampak ya. Baik. Jadi itulah cantik Islam. Jadi muslimin dan muslimat, itu kita berhenti dekatnya ke sebenarnya kita masuk ke uzuran yang ke-12. Ke-12 insya-Allah. Dia sampai 19 ya. Banyak lagi. Mungkin sempat kot, kalau sempat kita habiskan sebelum Ramadan. Insya-Allah. Jadi ada soalan apa pun tadi tentang ada soalan. Ya. Ustaz, kita kena bagi tahu dia ke atau Ustaz tak payah tahu apa? Kita halal ke? Bagi tahu lah. Bagi tahu. Atau kita ni dia suka dia kata kalau mati atau halal lah, kalau itu bayar. Itu namanya belum halal lagi. Belum halal lagi namanya. Sebab nanti kalau mati belum halal lagi lah. Orang tu tetap kena bayar hutang lagi. Sebab dia tak mati lagi. Kita nak halalkan bila mati ya. Maknanya masa dia hidup tetap kita wajibkan dia bayar hutang. Namanya belum halal lagi. Itu halal terus lah. Halal. Gitu. Ya. Ayat-ayat halal lah. Itu betul. Ya. Kalau dia lebih ada persaingan anak dia. Kalau dia orang persaingan anak dia. Ya. Maka waktu itu baru hutang kita halal. Dia macam ni, dia kata mati baru halal. Jadi bila dia mati baru halal lah. Lagi masa dia hidup tu tak halal lagi. Dia hidup tu kena bayar lagi. Sebab dia kata mati baru halal. Bila dia mati baru halal hutang. Lagi masa orang tu hidup kena usaha lah bayar hutang. Tak boleh lah sengaja tak nak bayar, berdosa lah. Baik. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala kuasa sendiri kita tak boleh dengan tasbih kifrah dan astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.